Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Indonesia, nombor genetik 054597. Jadi video ini saya bukanlah untuk memberi tazkirah, tapi lebih hanya untuk memberi perkongsian dan untuk mengingat diri sendiri sebenarnya. Dan mudah-mudahan semoga dapat manfaat. Seperti mana dalam Al-Quran menyebut wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan sama-sama kita mengingat dan semoga kita dapat manfaat bersama. Baik, video kali ini saya akan berkongsi tentang 3 manhaj atau pendekatan dakwah Nabi Ibrahim menurut perspektif Al-Quran. Baik, siapakah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim merupakan antara rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan Islam kepada kaumnya. Dan manhaj dakwah Nabi Ibrahim ni adalah cara dan kaedah yang jelas dalam menyampaikan dakwah. Dan sudah pasti manhaj dakwah baginda diceritakan dalam Al-Quran bagi bertujuan untuk memberi pedoman dan teladan kepada umat Islam, khususnya para pendakwah, para pendai atau pendai dalam menyempurnakan amal ma'ruf nahi munkar. Baik, kita pergi yang pertama, Nabi Ibrahim sebagai contoh teladan yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala melantik Nabi Ibrahim sebagai imam ataupun qudwah dalam manusia, seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahduz zalimin. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita tentang dorongan untuk mencontohi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam semua perkara yang dilakukan dan mereka yang beriman bersama baginda. Dan maksud imam itu adalah sebagai ikutan ataupun qudwah. Ini adalah satu penghormatan yang besar kepada Nabi Ibrahim AS, bahawa imam yang dimaksudkan sebagai ikutan ini daripada segi sifat. Imam yang menjadi ikutan ada banyak bidang, antaranya bidang hadis, bidang fiqh dan sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim AS ni adalah ikutan dari segi sifat baginda. Antaranya sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kemanusiaan atau peribadi yang sempurna. Dan baginda telah menjadi contoh teladan yang baik kepada umat. Yang kedua adalah berlembut dalam berdakwah. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bermaksud, bukanlah seorang itu beriman iaitu pencela, pengutuk atau bercakap kotor dan mencarut. Dan inilah perintah Allah kepada para rasul yang berjaya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS sebagai satu manhaj dalam menyeru manusia kepada Allah. Seperti mana dalam surah Maryam ayat 42 hingga 45 menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ini menggunakan pendekatan yang memupuk jiwa insan agar beriman dalam dakwah baginda, iaitu dengan menggunakan manhaj yang indah dalam berdialog, dalam berdebat yang menggabungkan perasaan kasih, wujudnya belah kasihan, simpati dan ketenangan. Meskipun Nabi Ibrahim ini menentang kekufuran bapanya dan menyerunya agar beriman, namun lihatlah bagaimana setiap kalimah yang dilafazkan dalam seruan baginda ternyata dapat memberi kesan, iaitu terwujudnya perasaan kasih dan harapan agar kebaikan dan keselamatan sampai kepada bapanya. Setelah terbukti cara berlembut tidak berjaya memberi kesan, barulah baginda memilih untuk menggunakan cara yang keras ataupun cara yang tegas untuk menyatakan kebenaran dengan lebih serius. Baik. Manhaj berkeras ni ataupun tegas ni yang pernah digunakan oleh Nabi Ibrahim ini hanya diaplikasikan, hanya disampaikan apabila uslub berlembut tidak berjaya mengajak golongan orang yang dakwah itu untuk menerima risalah Allah. Dan antara tindakan yang keras yang baginda lakukan ialah dengan mencemuh cara menilai dan berfikir bapanya dan kaumnya dalam menentukan Tuhan yang sewajarnya disembah. Dan sesungguh pun penghormatan kepada bapa dan kaum kerabat adalah suatu hak yang perlu dipelihara, namun ia tetap tidak boleh mengatasi hak Allah. Seterusnya manhaj yang ketiga, manhaj terakhir, sering berdoa dan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dakwah itu bukan sahaja dengan cara menunjukkan teladan yang baik, bercakap lemah lembut, mengajak orang kepada kebaikan, malah perlulah sentiasa bertaqarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sentiasa berdoa dan mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam surah Ibrahim ayat 37 dan surah Asy-Syura ayat 83 dan 85 menceritakan doa Nabi Ibrahim dan rintihan beliau kepada Allah ketika terasa beban melaksanakan perintah, iaitu meninggalkan anak dan isterinya, iaitu Siti Hajar di bumi Mekah. Jadi di sini jelaslah bahawa doa memainkan peranan yang sangat penting dalam dakwah, kerana hidayah itu adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelaslah bahawa manhaj yang telah dijayakan oleh Nabi Ibrahim AS ini
adalah metod dakwah yang terbaik ketika berhadapan dengan umat manusia, khususnya golongan penentang kebenaran lah. Malah tidak dengan itu, Nabi Ibrahim juga sentiasa bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kekuatan imannya balik dan jiwanya balik dalam merealisasikan tugasan dakwah yang sentiasa mencabar. Justru itu, dengan perasaan rendah diri, saya berpesan dan mengajak kepada diri saya dan para masyarakat, khususnya para pendakwah, para da'i, agar mengambil dan mencontohi manhaj dakwah Nabi Ibrahim ini dalam kehidupan seharian dengan mempraktikkannya mengikut syariat yang telah ditetapkan dalam Islam. Wallahu a'lam bissawab.